Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi dalam chapter yang kedua iaitu water quality. Okey. So, bahagian water quality ni apa yang kita nak belajar? Okey, mari kita lihat outline bagi chapter ini. Okey, yang pertama adalah kita akan belajar guideline, criteria and standard of river water quality drinking water. Yang seterusnya adalah physical parameter, chemical parameter, parameter of permeability, process infill dan juga biological parameter. Okey, so ini akan yang kita akan pelajari bagi chapter yang kedua. Okey, so first, sebelum tu, apa tu water sebenarnya? Okey, water ni juga dipanggil sebagai H2O. H2O. Okey, common chemical substance that is essential for the survival of all known forms of life. In typical usage, water refer only to its liquid form, or states, but the substance also has a solid state, ice, gas, water vapor or steam. Okeylah, maksudnya itu adalah maksudnya bagi air. Maksudnya sesuatu yang essential, yang sangat penting untuk kehidupan. Apa-apa yang hidup mesti perlukan air. Lagi kita at least kena minum 8 gelas satu hari. Okey. So, water ni juga adalah play important role lah di dalam world economy. Betul? Mesti sebab kita perlukan air. Okey. As it function as a solvent for a wide variety chemical substance, facilities, industrial, cooling, pengejukan. Dalam aircon pun ada, kita memerlukan cecairan ini iaitu water, air. Dan juga transportation, macam contoh kapal dan sebagainya. Alright, to function properly, human needs at least 8 gelas. Ya, mesti kita perlukan 8 gelas satu hari. Approximately 70% fresh water ini daripada untuk penggunaan agriculture, penanaman, dan sebagainya. Next, different body of water provide livelihood and economic security to different countries. Maksudnya setiap bodies tu water provide livelihood, economic security. Setiap negara dia ada dia punya badan-badan yang tersendiri untuk menguruskan air tersebut. Macam kita, siapa? Contoh kita bagi kecil sikit lah. Kalau di Johor, SAJ. SAJ sekarang ni panggil Runhill lah. Next, declining water quality has become a global issues. Of concern of human population grow, industrial, agriculture activity expand, and climate change threaten to cause major alteration for hydrological cycle. So ini juga adalah daripada, sebabkan ini adalah sangat penting. So ini adalah bersifat global yang semua kena ambil kisah berkaitan tentang air. Walaupun air tu banyak di dalam muka bumi ni, tetapi kita tidak boleh membazir. Next, seterusnya. Dalam di Malaysia, kita ada National Water Service Commission Act 2006, Akta 657. Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Air 2006 which come into effect pada dia punya ni adalah 1 Februari 2007. Ini adalah satu badan yang mana Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN or National Water Service Commission to regulate and enforce the provision of the Water Industry Services Act 2006, Akta 655 SWSIA. Fully function Januari 2008. Maksudnya SPAN ni adalah berfungsi untuk memberikan satu undang-undang dan melaksanakan bahagian Water Industry Services pada 2006 lah. Apa objektifnya? Yang pertama, to ensure uniform, maksudnya mengelaraskan undang-undang dan juga polisi untuk kita menjaga sustainable development of water treatment juga. To make law proper control and regulation of water supply services daripada semenanjung Malaysia dan juga Federal Territory dan di dalam satu Malaysia ini. So ia adalah memberikan sesuatu yang keseragaman dalam kita menitik beratkan undang-undang berkaitan tentang water ini. Alright, next. Apa
legislation yang ada ditekankan di dalam akta ini. Okey, yang pertama, ini kena hafal Okey, mana tahu kuas soalan. Okey, Water Services Industry License Regulation 2007. Ini adik-adik boleh baca lah kat sini berkaitan tentang industri. Yang next adalah Water Service Industry Permit Rules 2007. Yang seterusnya Water Services Industry License Exemption Order 2007. So ini adalah yang legislation yang telah ditetapkan di dalam SPAN ini, dalam akta ini. Alright, okay. Water quality ni apa sebenarnya? Soalan selalu akan keluar lah. So apa definitionnya? Okay, definition adalah water quality, the physical, chemical, biological and aesthetic characteristic of water which determine its fitness for a variety of uses and for protecting the health and integrity of aquatic system. Ni. So kita akan dalam water quality kita akan ada concern kepada 3, iaitu physical, chemical dan juga biological. Next adalah another general perception of water quality of a simple property that tell whether water is polluted or not. Sebab kita nak tahu sama ada, sebab kita memikirkan supaya tidak ada berlaku pencemaran alam sekitar. So ini kita tetapkanlah di dalam, untuk kita mengikut kepada standard yang telah ditetapkan dan dalam akta. Okey, dan juga dia bergantung juga dengan kita punya geologi, ekosistem, dan juga kita punya sisa kumbahan. Sisa kumbahan sangat penting dalam industrial pollution yang akan dilepaskan di sungai. Sebab daripada sungai jugalah kita ambil untuk kita buat treatment dan disalurkan kepada semua rumah-rumah. Alright. Okey, ni dia berenang ni. Okey, we need standard. Mesti kita nak standard. Untuk apa? Untuk kita yang guna sendiri. So, clean water is essential to all living things. Water is life and our life depend on how we protect the quality of our water. So, sebab tu kita kena buat sesuatu regulation untuk kita dapatkan clean water. Dan kita minum. Sebab tu dalam kat rumah pun ada kowe, kuku dan sebagainya lah. Dan jenama-jenama lain tu tak boleh cakap jenama kan. Lepas tu tak boleh cakap tak apalah, itu yang selalu you all selalu gunakan. Ini adalah salah satu daripada kenapa kita perlukan air yang bersih untuk kita gunakan. Kadang-kadang ada orang penyakit eczema dan sebagainya. Kesian lah kalau kita tidak menggunakan air yang bersih. Sama juga macam kita, dia akan memberi efek kepada kesihatan kita. Alright, this standard. Kita perlukan standard kan? So, in the setting of standard, agencies make political and technical scientific decision about how the water will use. In the case of natural water bodies, they also make some reasonable estimate of pristine conditions. So, mestilah kita, bila kita nak buat sesuatu standard, mesti kita kena menganggarkan apa-apa saja kondisi-kondisi yang akan datang. Different use raise different concern and therefore different standard are considered. So kita mesti kena, dalam kita membuat sesuatu standard, mestilah kita memikirkan pelbagai kemungkinan yang berlaku juga. Berkaitan tentang alam sekitar juga, natural water body will vary in response to environmental conditions. Next. Ini adalah rule, undang-undang kriteria standard quality for the stream, drinking water juga wastewater. Yang pertama adalah WHO guideline. Dia akan ada 2 kategori. Yang pertama adalah health guideline, kesihatan. Kita akan refer kepada chemical dan juga radiologi, yang berkaitan tentang memberi kesan kepada manusia. Mesti kita fikirkan apa kesan kepada manusia untuk kesihatan kepada manusia yang berkaitan tentang penggunaan air tersebut. So, dan juga yang seterusnya adalah acceptable guideline. So WHO ni dia akan tetapkan pada 2, iaitu health guideline dan juga acceptable guideline. Ini pula berkaitan tentang direct memberikan kesan kepada kesihatan, tetapi dia akan memberikan objektifnya adalah memberikan keputusan objectionable test or order in
the water, memberikan kesan yang kepada rasa dan juga bau kepada air tersebut. Ini adalah guideline yang telah diberikan. Parameter ini amonia, pH, klorin, iron, lead dan sebagainya. Okey, ini adalah daripada WHO. Ini adalah Europe. Okey, USEPA sama juga. Okey, USEPA ni adalah United States. Okey, Australia ni, ini setiap negara dia ada guideline yang telah ditetapkan mengikut yang telah ditetapkan pada negara tersebut. Malaysia juga sama. Ini untuk WHO, Europe, United States dan juga Australia. Okey, water quality ni pula. Apa ni maksud water quality? Soalan sentiasa akan bertanya. So you all kena hafal lah. Okey, water quality ni adalah apa? Is a tool for evaluation the quality of river water. Okey. So ini adalah untuk kita semak, untuk kita cek dia kita punya sungai ni adalah sesuai ataupun sesuatu yang macam formula untuk kita kirakan kualiti bagi kedudukan kualiti bagi air kita ni. Okey, so ini adalah dia punya apa ni? Dia punya formula. So yang ni adik-adik kena tahu macam mana cara nak gunakan. Sebab you all akan buat satu lagi iaitu lab sheet yang terakhir, water quality. Untuk kita check water quality assessment bagi air yang kita akan buat di makmal nanti. Ni adalah cara dia lah. Okey, ini adalah the water quality index. Ini adalah proses macam mana untuk kita kira water quality index. Bermaksud pertama, you all kena collect water sample. Lepas tu you kena measure 6. Alhamdulillah. Okey. Okey, measure the 6 parameter. Okey, in situ measurement, laboratory analysis. Lepas tu you dapat je result tu. Okey, you pun kena refer you punya standard. Sekarang kita refer standard Malaysia kan. Okey, lepas tu barulah you tentukan you punya WQI tu dia adalah di dalam classification dia tu adalah kelas apa, 1, 11, 2A, 3A, B ke apa lah sebagainya. Sebab dia ada classification setiapnya satu-satu. Sebab ini ya you akan buat untuk water quality assessment nanti. Okey. River classification. Okey, river classification ni, ini berdasarkan DOE Water Quality Index Classification. Okey, parameter ni adalah ini. Okey, BOD, COD, ammonia, nitrogen, dissolved oxygen, pH, total suspended solid. Ni cuba tengok. Dia ni adalah kelas yang pertama, kelas kedua, 3, 4, 5. Okey. So bila you dah kira-kira you lihat WQI ni adalah pada tahap 80 kat mana. So ini adalah tahap 80, so dia adalah kelas yang kedua. Boleh tengok kat sini. Kalau kita kira-kira tengok tahap kita adalah pada tahap yang ke 2 contoh kan, 2 nilai kita adalah 2, so dia adalah tahap yang ke 5. So kita boleh juga semak pollution status base. Ni kena hafal kadang-kadang masuk exam ke apa kan. Okey, WQI kalau saya kata WQI dia adalah 2, so dia dalam kat mana, so dia kat mana, so dia ada kat sini. So you kena hafal yang ni. So dia adalah polluted, air yang polluted, yang sangat kotor. So ini adalah kita nak tahu tentukan air kita ni sama ada polluted, slightly polluted, clean. Okay, ada 3 ni. So adik-adik kena hafal lah. Okay, next. Okay, bila kita dah buat assessment bagi WQI dan sebagainya, kita tahu kelas apa yang sepatutnya kita punya sungai tersebut, so kita boleh tahu kegunaan yang sesuai bagi kelas tersebut. So contoh dia kelas yang pertama, dia adalah sesuai untuk natural environment water supply, untuk penggunaan untuk air lah, untuk pada manusia. Okay, fishery very sensitive aquatic species, dia sangat sensitif bagi untuk tujuan untuk apa nama ni, fishery lah, untuk perikanan. Okay. Next adalah 2A. Okay, bagi water supply. Okay, next adalah fishery 2. Okay, sensitive aquatic species. Okay, next adalah 2B. Sesuai untuk taman rekreasi.
Okey, 3 ni pula water supply. 3 okey, untuk treatment ni diperlukan. Perlu kena ada treatment yang lebih lah kalau kita nak gunakan water supply. Okey, fishery common of economic value and tolerance species. Mestilah kalau kita nak buat perikanan dia adalah untuk ekonomi. Kalau siapa nak buat perikanan ikan patin ke apa ke kan. So dia ada mengikut kepada kesesuaian bagi air tersebut lah. Okey, livestock drinking juga boleh untuk buat simpanan untuk air minuman, tapi kena buat treatment. Okey, untuk yang keempat ni pula adalah untuk irrigation, untuk sistem pengairan macam parit dan sebagainya. Okey, yang kelima ni sekiranya tak ada apa-apa classified, ini adalah yang kelima. Mungkin idea tu teruk sangat ataupun macam mana kan. So ini adalah classification yang sesuai bagi kegunaan mengikut kepada yang kita refer WKI tadi. Alright. Okey, ini adalah department DOE, ni adalah Department of Environment. Okey, ini ada daripada Department of Environment. Ini adalah classification sama macam tadi juga. Dia ada beberapa ni. Okey, ini adalah okey, kita boleh lihat kat sini. Kalau WQI 81 hingga 1. So kita boleh nampak kat sini. So ini adalah index range. Dia sama ada air tu clean, slightly polluted ataupun polluted. Alright. Okay, next. Okay, ini adalah classification sama macam tadi juga. So ini adalah lebih detail. So adik-adik boleh refer di dalam ini. Okay, ini adalah satu. Okay, mari kita lihat mana. Sorry, ini one, satu. Okay, 2B, 3B, 2A, 2B, 3, 4 dan juga 5. Boleh lihat standard yang telah diberikan ni. Okay. Ini juga, okey, ni daripada buku lah kita refer. Kalau macam contoh primary drinking water standard, okey, untuk sekiranya air kita tu mengandungi arsenik contohnya, arsenik. So, apakah miligram dia yang ni? So, dia akan memberikan kesan kepada skin damage or problem. So, sources of content in drinking water ni akan menyebabkan apa sebenarnya? Kesan juga. Kalau kita nak gunakan untuk air minum. So kesan-kesan ini adalah yang sangat berbahaya lah. So adik-adik boleh study dan boleh refer di sini. Alright. Okay, ini adalah source of pollution indicator. Okay, boleh lihat kat sini kalau activity daripada sewage, agro-based manufacturing industry, dia akan memberikan kesan kepada, tengok, clean yang biru ni. Okay, slightly polluted yang kuning ni, polluted ni adalah yang merah ni. So, dia akan memberi kesan. Kalau BOD, kesan dia macam gini, banyaknya. Ni yang dia dah pernah orang pernah study. Okay. So, ini pula ammonia nitrogen. Okay, ammonia nitrogen. Refer kat sini. Suspended solid. Okay, boleh refer kat sini. Pollutednya macam mana? Ketinggian dia punya nilai parameter, nilai concentration di dalam air tersebut. So, kita boleh lihat daripada situ adalah kesan daripada tangan-tangan manusia juga kan. Okey, sebenarnya benda-benda macam ni adalah sebenarnya daripada kita. So sebab tu juga kita kena kontrol. Kalau kita tidak kontrol, permasalahan ini akan memberikan kesan pada jangka masa yang panjang. Walaupun masa jangka panjang pun tak nampak, tapi sebenarnya sikit semangat kena kita pada diri kita sendiri. Mungkin zaman-zaman dahulu umur yang panjang mungkin 100 tahun dan sebagainya, tetapi bagi sekarang umur dah pendek pun, umur yang pendek pun kita pun sampai ajar mungkin pelbagai penyakit yang timbul pada masa sekarang. Okey, so ini adalah Water Quality Monitoring Malaysia Perspective. Okey, National Monitoring Network established pada tahun 1978. Okey, apa tujuannya? Yang pertama adalah to establish the status of river water quality. Kita nak tahu kan dia punya status water quality ni lah. Okey, to detect changes in water quality as a result of development activities. Dan juga kita nak dapat detect perubahan yang berlaku disebabkan aktiviti pembangunan. So mungkin kat situ sebelum ni ada kilang, tak ada kilang. Tiba-tiba ada kilang pula kat situ, kilang buat perabot. So dia akan menyebabkan penggunaan asap dan sebagainya, air pun air pun kotor dan sebagainya. So kita boleh tahu perbezaan satu pembangunan bila ada dengan tak ada. So itu adalah sebab tu juga kita sebagai orang environment, kita ni sebagai orang environment, kita kena tahu juga macam mana kita nak buat environmental impact assessment. Itu adalah yang report bila sesuatu pembangunan yang akan dijalankan. Okey.
Boleh tengok kat sini juga. Okey, dalam programming dia ada in situ dan juga sampling and laboratory. Bila dikata in situ measurement ni adalah sesuatu yang kita buat di sana. Contoh kita nak buat kat sungai Skudai. Sungai Skudai. Okey, kita akan buat eksperimen ni adalah in situ. You bawa semua peralatan, you akan check turbidity, dissolved oxygen, salinity, temperature, pH, electroconductive. You akan masukkan probe you untuk check kandungan air ni untuk 6 eksperimen ini. Ini dipanggil in situ. Kalau kita buat kerja di makmal, dipanggil sampling and laboratory analysis. Kita akan ambil air dan kita bawa ke makmal untuk kita semak sebab ada sesuatu yang kita tidak dapat buat kerja di situ. Okey, ini adalah 24 physico-chemical biological parameter. Okey, water quality monitoring station on major river. Okey, kenapa kita nak buat sangat water quality ni? Sebab to detect changes in river water quality on a continuous basis. Sebab kita nak tahu perubahan-perubahan yang berlaku disebabkan oleh development of the country itulah. Okay, next. Water quality level violating the ambient standard for specific parameter will be transmitted real time of DOA. Dan kita juga akan refer kita punya standard ini daripada Department of Environment. Alright, okay. Apakah kriteria yang selamat untuk kita gunakan air tersebut sebagai air minum? Yang pertama, free from the pathogenic organism. Tak ada benda yang pathogenic, yang biological punya bakteria dan sebagainya. Dia dah clear. Not saline, dia tak masin. Kita bukan minum air masin. Kalau masin dah tinggi nanti kita. Okay. Next, free from the offensive taste or smell. Dia tidak berbau dan dia bau-bau dan rasa yang okey lah. Okay. Next, free from compound that may have adverse effect human. So dia adalah sesuatu yang tidak ada apa-apa yang memberikan kesan sampingan kepada kita. Next, yang seterusnya adalah free from the chemical that cause corrosion of the water supply system. Dia tidak memberikan kesan yang penghakisan kepada manusia dan juga alam sekitar kita. Alright, contoh kadang-kadang kan air tu sangat berasid. Dia akan memberikan kesan kepada sistem saliran kita. So, bila memberikan kesan kepada sistem saliran kita, automatically, macam contoh, pipe kita tu akan berlaku korosif, akan berkarat dan sebagainya. So, ini dia tidak mengganggulah. Itu adalah kriteria yang selamat untuk diberikan kepada manusia. Alright, ini adalah key water quality parameter for the various use lah. Okay, untuk public water supply, industrial water supply, agriculture, aquatic life dan juga world life maintenance, rekreasi dan estetik. Ni boleh lihatlah apa yang eksperimen parameter yang sesuai untuk digunakan. Alright. Next, water quality parameter. Okay, macam saya cakap awal-awal tadi, outline bagi kita ni ada 3 yang pertama. Physical parameter, okay, chemical dan juga biological. Okay, boleh lihat kat sini. Physical parameter ni kita akan check characteristic that respond to the sense of sight, touch, taste and smell. Benda physical yang kita boleh touch, sentuh, test, rasa dan juga minum. Kita jangan minum air sungai tu pula. Sabarlah dulu. Kita testkan, gunakan dengan in situ eksperimen lah juga. Okay, next. 6 common parameter. Ini adalah common parameter yang kita akan buat eksperimen. Suspended solid, temperature, taste, odor, color, turbidity. Ini adalah physical parameter. Ingat boleh hafal lah eksperimen ya. Next adalah chemical. Chemical ni pula substance that dissolve in water. Ni adalah chemical, kimia, parameter kimia yang dia adalah larut di dalam air. So apa eksperimen yang kita jalankan? Yang pertama, total dissolve solid, alkalinity, hardness, metal, organic compound dan juga nutrien. Okay. Next adalah biology. Okay, biological ni adalah sesuatu berkaitan tentang organism yang hidup yang ada di dalam air. It may lead to, dia akan beri kesan kepada bad taste, odor, corrosion, slime production disebabkan ada kehadiran patogen ini. Itu sangat berbahayalah. Okay, seterusnya.
Okey, seterusnya adalah ni. Kita ada 3 kriteria yang kita akan tekankan. Yang pertama, ni. Physical property, chemical properties, biological property. Ni boleh baca dan study, hafal eksperimen-eksperimen yang dia akan jalankan. Okey, bakteria dan sebagainya. Boleh lihat kat sini, total solid, turbidity, color, taste dan sebagainya bagi physical. Bagi untuk chemical pula akan meneliti hardness, DO, COD, BOD, nutrient. Okey, biological properties adalah bakteria, allergical, total bacterial count tu sama. Ini adalah biological properties lah. Alhamdulillah. Next, ini adalah example of parameter. Apa fungsi bagi parameter ni, pH ni? So, adik-adik boleh study lah kat sini. pH ni adalah apa? Okay, indicate contamination of the acidification dan juga alkalinity. BOD ni pula apa? Apa dia punya function? Okay, procedure for determine how fast biological organism use of oxygen in the body of water. Ni adik-adik semua boleh study apa fungsi-fungsi eksperimen ini. Dan juga kita kan buat juga eksperimen ini di dalam makmal. So mungkin saya akan soal. So boleh study bahagian ini juga. Alright. Okay, ini adalah unit measurement. Okay, ini sangat penting masa kita buat scientific report. Okay, dalam ni untuk dissolve oxygen kita akan value dia adalah milligram per liter or ppm. Okay, next adalah water temperature. Okay, degrees di dalam unit dia adalah Celsius ataupun Fahrenheit. pH lah. Okay, next adalah total ammonia nitrogen. Okay, milligram per liter or ppm. Nitrite, milligram per liter or ppm. Alkalinity hardness, milligram per liter or ppm CaCO3, calcium carbonate. Okay, dan juga salinity. Salinity ni adalah gram per liter, ppt salt. Okay, salinity ni adalah kadar kemasinan air tersebut. Okay. ppm ni apa sebenarnya? ppm ni adalah part per million. ppm dia sama juga dengan miligram per liter. Ni miligram per liter. Tulisan saya ni tekuk sikit. Okey. Macam ni cara dia. Okey. So ppm ni sama juga. So you boleh gunakan sama ada ppm ataupun miligram per liter. Okey, concentration. Okey, measure part per billion, part per trillion dan sebagainya. You boleh gunakan. Tetapi bagi untuk kes ni kita guna ppm lah. Alright. Okay, good. Seterusnya, kita masuk ke dalam physical parameter. Physical parameter ni apa? Okay. Yang pertama, ni adalah eksperimennya. Suspended solid, TSS, total suspended solid. Okay, TSS ni adalah apa? Measure of the sediment suspended in water. Okay, kita buat eksperimen ni dalam 103 ke 105 degree C. Okay, TSS usually has high total dissolved solid, TDS as well. Okay, TSS ni juga berkaitan tentang turbidity juga. Okay, sediment suspended in water increase turbidity. So ini juga memberi kesan kepada turbidity air lah. Alright, so next. Okay, ini adalah eksperimen. So, ini prosedur-prosedurnya juga. Okay, yang tu adik-adik boleh tengok di video. So, ini adalah prosedur-prosedur menjalankan untuk bagi eksperimen total suspended solid, volatile suspended solid prosedur. Okay, okay, ini adalah pecahan-pecahan ni lah. Okay, total solids, okay, dia akan pecah kepada 4. Yang pertama, suspended, yang terampai, settle, okay, colloidal, dissolve, terlarut. Okey, untuk suspended dengan settleable ni dia ada, kita boleh filterable, kita boleh filter, boleh tapis. Okey, yang ni pula dia tidak boleh tapis. So dia adalah kesan dia adalah daripada organik dan juga non organik. So yang ni pun catatan ni mana tahu ada keluar kan. So kena study lah juga. Alright, next. Ini adalah formula-formula. Ni ada dalam lab sheet juga, formula-formula yang kita perlu gunakan lah. Okay, next. Okay, turbidity pula. Okay, salah satu ni adalah daripada physical parameter adalah turbidity. Turbidity ni pula adalah untuk kita tahu how clear the water. Kita nak tahu clear tak air kita tu. Cause of suspended matter daripada lumpur, daripada tanah dan juga sebagainya lah. Okay, bakteria dan juga ada others germs, apa-apa dia ada hasil daripada
daripada benda-benda tersebut juga. Okey, dan juga chemical precipitation. So apa unit yang kita gunakan? Ini wajib kena tahu ni lah. NTU, Nephelometric turbidity unit, NTU. Okey, so ini adalah unit bagi turbidity. Ingat sampai bila-bila NTU. Okey, NTU yang dibenarkan adalah 5 NTU. Ini nilai yang dibenarkan lah. Okey, less than 1 NTU is optimal for deacidification. Maksudnya kalau misalnya kurang daripada 1 NTU ni, dia akan memberikan for optimal deacidification untuk proses yang seterusnya, untuk kita buat treatment seterusnya. Okey, high level turbidity shield and protect bacteria from the action of the disinfection agent. Kalau turbidity ni tinggi, okey, dia akan protect bakteria daripada memberikan kesan kepada disinfection untuk proses yang seterusnya, untuk kita buat treatment seterusnya. So turbidity ni kalau you all boleh tengok kat sini, ni adalah gravel, sand, silt, clay, agar. Dia akan memberikan kesan bahawa air tersebut jernih ataupun tidak. Sebab tu kita nak tahu dia punya nilai turbidity. Kalau kita buat di eksperimen di makmal, dia ada satu lagi, itu jar test. Bila kita buat jar test, kita ambil air sampel daripada sungai ataupun dan sebagainya, air longkang dan sebagainya. Kita ambil air sampel tersebut dan kita check, kita masukkan alum, kita tahu berapa proses coagulation, flocculation bagi jar test untuk kita tahu sama ada air tu jernih atau tidak bila kita masukkan sesuatu bahan kimia untuk kita buat gumpalan, untuk kita absorb dan kita dia akan jatuh berlaku proses tersebut. So ini, dan kita akan check kejernihan dia daripada turbidity ini, turbidity eksperimen. Alright. Next adalah turbidity. Ni. Contohnya ini. Contoh ini 250 tinggi kan. 100, 50, 25. Ni semakin jernih 10. Alright, next. Taste and odor. Ni taste, rasa dan juga bau lah. Okey, dia adalah two organic substance, biological activity, industry pollution. Dia contoh air yang busuk ni kadang-kadang datang daripada air bawah tanah contohnya kan, air lumpur dan sebagainya. Ini kita tidak boleh minum, kita kena buat treatment dulu. Okey, dan juga dia dalam tu mesti adalah kalau misalnya oral cavity species specially detect inorganic compound or metal. Kalau misal air itu berbau, mesti dia ada mengandungi magnesium, kalsium, sodium, copper, iron dan zinc. Dan kita kena buat treatment. Kita tak boleh minum air tersebut. Itu sangat berbahaya kepada kita. Okey. Dan juga odor of water is mainly caused by volatile organic compound, VOC, in water. So bila kita boleh bau benda tu, dia akan memberikan kesan kepada air kita lah. So kita kena check dia punya quality of water lah. Water should be free from the objectionable taste and odor. Kalau kita nak menggunakan air tersebut, kita pastikan air tu mesti free from that taste and odor problem. Okay, a combination of chemical treatment, aeration, absorption may use to lower the odor intensity. So kita kena tahu buat treatment. Kalau kita tahu air kita problem, kita kena buat treatment. Chemical treatment, aeration ataupun absorption bagi untuk kita mengurangkan masalah tersebut. Okay, two method used for taste and odor control are threshold, odor number TON, and juga flavor profile analysis. Ini adalah metod-metod untuk kita tentukan bagi kualiti, bagi taste and odor control. Alright. Next, ni bagi color. Ni pelajar saya dah pernah buat eksperimen hari tu menggunakan methylene blue. Okey, ni tengok ni, air ni semakin berkurang. Pekat sikit. Okey. So color ni is derived from the dissolved and suspended matter. Dia daripada dissolve yang benda yang terlarut, yang suspended matter. Maybe due the presence of organic matter. Kemungkinan kalau ada benda color tersebut, mungkin ada wujudnya organic matter, metal, iron, manganese dan juga high color industrial waste, plankton, plant pigment. Mungkin itu daripada kilang-kilang, macam contoh kita kilang celup kain tu kan, yang apa ni tu, Muhammad apa ni, dia punya
dia celup air, cair air, macam contoh dia nak colourkan warna biru, so dia kena celup air tu. Kita macam kita pakai solution yang Ujala kan, contoh kan. So kita yang tu kita buang merata, tak boleh sebenarnya. Kita kena buat treatment air tersebut untuk kita elakkan sungai kita tu berwarna biru, warna merah dan sebagainya. Itu memang kena saman lah. Okay, mesti drinking water is colourless lah. Kalau kita nak gunakan air tersebut, kita mesti kena warna tu adalah tak berwarna. Highly color water is unsuitable for laundering, dyeing, process dyeing, paper marking, dairy production and other food processing, textile, textile saya cakap tadi, plastic production. Yang ini adalah industri yang diperlukan untuk kita gunakan, yang menghasilkan dye yang banyak, color yang banyak. Ini adalah proses-prosesnya. So, ini adalah aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Tetapi kita kena buat eksperimen, kita kena buat sesuatu treatment supaya bila dilepaskan dia colourless, tak ada colour, macam tu. So ini adalah eksperimen yang dijalankan, metod 8025 menggunakan UV spektrometer. Okay, dan juga ni adalah 5 Hazen, ni desirable limit, yang telah yang kita nak lah limit dia, 5 Hazen unit ini, dia punya unit dia. Permissible, ni adalah unit yang dibenarkan 25 Hazen unit sahaja. Alright. Bagi color ni kita akan menggunakan DR6000. Tapi kalau DR6000 ni ada beberapa method lah. Kalau antaranya adalah ADMI. So ini adalah method bagi untuk DR6000. Ada kat mamal kita. Alright, next. Temperature. Temperature ni apa pula? Okay, temperature ni semua adalah water temperature is one of the most important characteristic of an aquatic system affecting air. Water temperature ni memberi kesan kepada aquatic system juga. Ialah kalau tempat panas, habislah kita punya ni rebus jadi ikan rebus kan. Jadi sebab tu kita kena kontrol benda ni juga. Mungkin ada pemanasan global menyebabkan berlakunya perubahan-perubahan yang ada di dalam kita punya sungai dan sebagainya. Okey, dia akan memberi kesan kepada apa? Yang pertama ni, dissolve oxygen level. Okey. Yang kedua adalah, ni boleh baca sendiri chemical process. Dia akan memberi, temperature yang tinggi ni akan memberikan kesan kepada reaksi tindak balas kimia di dalam sungai tersebut. Next adalah biological process. Temperature juga memberikan kesan kepada metabolism, grow, pertumbuhan dan juga reproduction of the aquatic di dalam sungai tersebut. Okay, next adalah species composition of the aquatic ecosystem. Ini juga aquatic juga memberikan temperature juga memberikan kesan kepada kehidupan, sama ada dia boleh survive ataupun tidak dengan temperature yang tinggi atau temperature yang sangat rendah. Okay, water density and stratification. Sama juga ini, water is most dense at 4 degrees Celsius. Dan juga dia setiap satu sungai tersebut, dalam sungai dia ada, dalam sungai ni dia ada beberapa level stratification dan sebagainya. So ini mungkin temperature berbeza dan lebih tinggi, atau sebab dia ada kena cahaya matahari kan. Okey, lebih tinggi berbanding kat bawah, ataupun kat bawah ni lebih rendah ataupun tinggi. Dia bergantung kepada habitat di dalam sungai tersebut. So dia adalah sesuatu yang kita titik beratkan nak tahu dia punya water density, juga ketumpatan air tu, dan juga stratification. Next adalah environmental cause for life history stage. Ini juga memberikan kesan kepada aquatic di dalam sungai. Okay, so temperature ni sangat penting jugalah untuk kita mengetahui air tersebut temperature yang room ke macam mana. Sebab contoh kalau kita perasan, kalau kita kat kutub utara ataupun kutub selatan, di tempat yang sejuk kan. Bila tempat yang sejuk, kadang-kadang air di situ adalah sesuai habitat di situ, ikan di situ, akuatik di situ adalah sesuai pada suhu tersebut. Tetapi kalau kita bawa ikan tersebut bawa ke Malaysia, dia mungkin tak sesuai sebab kita punya suhu berbeza dengan mereka. So ini adalah perubahan yang berlaku. Mungkin mereka tidak boleh survive di Malaysia, tetapi boleh survive di sana. Macam gitu, faham Okay. So sebab itulah memang Tuhan dijadikan setiap satu tu adalah kesesuaian mengikut kepada tempat tersebut. Contoh, kalau unta itu ada kat mana? Di Arab Saudi contohnya kan.
tempat mereka panas. Tetapi contoh kita bawa ke Malaysia, adakah dia sesuai untuk bawa ke sini? Sama juga macam penguin. Penguin pun sama juga. Daripada kita Kutub Selatan tiba-tiba kita bawa ke sini. Kesian kan dia? Dia masih macam panasnya. Macam gitu. Tak sesuai lah dengan mengikut kepada habitat masing-masing. Pandai. Okay, so seterusnya. Okay, ini adalah video menceritakan ceritakan tentang apa ni? Okay. Berkaitan tentang penggunaan kesan-kesan berlaku eutrophication di dalam alam sekitar kita. Adik-adik boleh lihat video ini. Okey. Imagine a world where we weren't surrounded by air. Without the oxygen in the air that we breathe, we wouldn't survive very long. But what about animals underwater? They need oxygen too. Where do they get it? The answer is from the water, because water actually also contains dissolved oxygen. Dissolved oxygen is just what it sounds like. It's oxygen that's dissolved in water. What does it mean for something to dissolve? If you've ever mixed sugar and water, you've noticed that the sugar seems to disappear. But what really happens is that the molecules of water mix with and surround the sugar molecules, breaking up the large sugar granules to make a sugar-water mixture. More specifically, since the parts of the mixture are spread out equally and evenly everywhere, we can call this mixture a solution. So when we say that something dissolves, it just means that it goes into an evenly distributed mixture called a solution. Now, like those sugar molecules, oxygen molecules also mix evenly with water molecules to form a solution. In other words, oxygen dissolves in water. But how does the oxygen get there in the first place? Well, there are two main ways that oxygen can enter a body of water, like the ocean or a lake. One way is from the atmosphere, or the air around us. Oxygen makes up about a fifth of the atmosphere, and these oxygen molecules are constantly bumping into and entering water. Even more oxygen enters water through photosynthesis. You probably know photosynthesis mainly as the way that plants around us feed themselves. But there's actually a whole slew of other photosynthetic living things aside from plants. From tiny green bacteria called cyanobacteria to little phytoplankton with crazy names like dinoflagellate and even crazier bodies. All these creatures can produce food through photosynthesis. But in doing so, they actually also produce oxygen, which then dissolves in the water. What happens to this dissolved oxygen? Remember that like us other living things, the animals, plants, phytoplankton, and bacteria living underwater also take up oxygen to live. Furthermore, oxygen molecules are continually shuttling back and forth between the atmosphere and the water. But note that there's always at least some amount of oxygen that stays dissolved, and this amount depends on water conditions like the saltiness and temperature of water, and how much dissolved oxygen there is compared to the oxygen levels in the air. Now, why does the amount of oxygen already dissolved in the water and the surrounding air matter? Well, it's the same principle as walking into a crowded room from an empty hallway. You don't want to go in, and the people inside are trying to get out. In the same way, if there's more oxygen in the water than in the surrounding air, then the oxygen moves to the roomier atmosphere. Or if there's more oxygen in the air, then the oxygen moves to the water. The principle is the same for the saltiness of water. If you've ever tasted seawater, you know how salty it is, and that's because there's salt dissolved in seawater. Well, those salts are also taking up space in the water. You can imagine that as adding even more people to your crowded room, and the more people there are, the less room there is for you. So the saltier it is, the less space there is for dissolved oxygen. What about temperature? Well, when things heat up, they start moving around. Imagine yourself in a crowded room again. As everyone starts jostling around, it's a lot easier to move out of the room. Again, it's the same for dissolved oxygen. The oxygen molecules warm up and they start vibrating, making it easier for them to escape the water. So let's sum that up. Dissolved oxygen enters water from the atmosphere and from photosynthesis, and then gets taken up by living things or exits into the atmosphere depending on water temperature, saltiness, and the amount of already dissolved oxygen. Now you're probably thinking, who cares what the amount of dissolved oxygen is? Well, remember that living things need oxygen to live, and the more oxygen there is, the more animals can live there. So scientists measure dissolved oxygen to find out how healthy a body of water like a lake or a river is. But animals also adapt to the amount of dissolved oxygen. Fish like salmon need a lot of oxygen so they can only live in colder places,
But fish like catfish can live in warmer waters because they need less oxygen. If you've ever wondered why the kinds of fish are different in different places, this is one reason why. Unfortunately, even these fish die off at very low oxygen levels, and humans have been decreasing freshwater oxygen levels in a process called eutrophication. Eutrophication is a big word that just means adding a lot of nutrients good for growing, like nitrogen and phosphorus, to a lake or a river, usually by pollution. That causes a lot of plants and cyanobacteria to bloom. Aren't plants good though? Don't they produce dissolved oxygen? Well, yes, but when they die, they sink to the bottom of the lake and decay there, and this decay uses up all the oxygen in the lake. With no oxygen to breathe, the fish and other animals die and the lake becomes unhealthy. So throw your trash properly and recycle. Together we can preserve our marine and freshwater ecosystems. Okey, adik-adik dah tahu dah pasal berkaitan tentang kesan-kesan eutrophication dan sebagainya. So, sekarang ni kita pergi ke chemical parameters. Okey. Chemical parameters ni ini adalah pH lah. Okey, pH ni boleh lihat kat sini. Measure of acidity and alkalinity of water. Okey, memang kita tahu kita nak measure kan kandungan acidic dan juga alkalinity bagi air. Okey, next adalah provide information of the water health and the chemical and biological reaction. Dia akan memberi kesan kepada chemical dan juga biological. Okey, next acidic. Acidic water can leach metal from the plumbing system. Kalau air itu berasid sangat, dia akan memberikan kesan kepada sistem pipe tersebut. So dia akan berkarat dan sebagainya. Sama juga yang ni. Okay, the concentration of hydrogen. Kalau macam berkaitan dengan pH ni, pH ni adalah H+. Okay, activity in the solution determine the pH. So dia akan menggunakan hydrogen ion. H+ ni berkaitan dengan pH. Sebab tu ada H tu. Okey, neutral water menggunakan pH 7. Ni, pH 7 ni. Acidic water, okey, kalau acid dia adalah below than 7. Kalau basic ni alkali, okey, dia adalah above 7. Okey, desirable. Okey, ni adalah yang desirable, yang boleh diterima pakai. 6.5 ke 8.5 tu masih okey lagi. Tetapi lebih atau kurang daripada ni, itu kita kena buat treatment. Alright. Ni. Okay, boleh tengok kat sini. Bagi acid, dia adalah H+ ion. Bagi alkali, dia adalah OH negative ion. Ingat, kalau acid, dia H+. Kalau dia alkali, dia adalah OH ion, negative ion. Alright? Okay. Okay, cuba lihat kat sini. Okay, ni example 1. Dah ada dah. Okay, example. Okay, calculate hydrogen ion concentration H+ for water sample with pH 10. Okay, so ini adalah formula, adik-adik kena hafal. Ini kena hafal, tak diberikan ya. Okay, kena hafal. Kalau dia kata calculate hydrogen ion concentration H+ for water sample with pH 10. pH dia 10. pH dia dah bagi dah 10 ni, 10. Okay, tetapi dia nak H ni apa? So, kita kena masukkan di dalam formula ini. Okay, then, okay, you kena bawa hash ni ke sini. Yang ni, yang ni kan, kena bawa ke sini. So, dia adalah anti-log negative 10. Bila negative 10 anti-log, kalau you tekan calculator sekalipun, ataupun you boleh congak, so, dia adalah 10 kuasa negative 10 mol. Okey, yang ni. So, kita boleh kata juga anti-log negatif 10. Okey, dia sama juga dengan 10. Yang ni, 10. Negatif yang kuasa ni, dia terus naik ke atas. Negatif 10. Okey, bagi untuk kes ni, di dalam mol per liter. Macam tu. So, ini adalah nilai bagi, ni adalah nilai bagi H+. Okey? So, kalau contoh ini adalah 7. Bukan 7 lah. Contoh dia adalah 12. Ini adalah 12. So, bila 12, nilai ni adalah 10 kuasa negatif
12. Okey. So dia kata 12. Okey, boleh faham so dia berubah kat situ sajalah. Unit jangan lupa. Okey, bila kita diberi soalan unit jangan lupa kena tulislah unit markah tu. Okey, seterusnya example yang kedua. Example yang kedua ni pula, calculate pH of water sample with hydrogen ion concentration H+ of 1 darab 10 kuasa negatif 6.4 mol over liter. Okey, kena cuba pakai kalkulator. Okey, kadang-kadang you all ni congak-congak ni kan, risau pula saya kan. Okey, takut tersalah. Okey, so macam sekarang ni dia tanya, dia minta kita tadi soalan example 1 dia berikan pH untuk dia keluarkan kita kira ion H. Okey, hydrogen. Tetapi bagi yang ni kita calculate, okey sekejap kita calculate pH. Dia berikan kita ion ni, nilai ion ni. So macam mana nak buat? So guna formula yang sama juga. Yang ni. Okey, so masukkan nilai H+ ni dalam ini. Okey, so dapat nilai ni, so you kena pecahkan. Log 1 ni dia akan bawa ke sini 1, ke sini 1 kan. So dapat log 1 tambah dengan log 10 kuasa negatif 6.4. So tekanlah kalkulator. Kena training yourself untuk tekan kalkulator. Kadang-kadang bila exam ni you berdebar ke apa kan. So ini kan biasa kan kalau kita belajar ini akan bawa ke depan, betul? So negatif 6.4 log 10. So log 10 ni adalah sama dengan 1. So ini jumpa dengan negatif lagi depan ni. So dia akan automatik dapat positif. So dapatnya 6.4. Okey? Mudah kan? So tahu dah macam mana cara untuk kita buat kalau diberi pH ataupun diberikan H ion. So you tahu macam mana. So kena hafal formula pH sama dengan negatif 10 H+. Okey. Next, seterusnya. Ini kerja rumah yang adik-adik kena buat. Kerja rumah adik-adik ni pH dia. Okey, soalan dia bagi macam ni. Calculate the pH of 0.02 mol over liter H2SO4. Ni kena buat ya. Calculate the pH of 0.06 mol per liter hydrochloro. Inilah HCl. Okey. Next adalah calculate hydrogen ion concentration H+ for the water sample with pH 13. Okey, ini adalah question yang pertama. Dia ada bahagi kepada A, B, C. Ini adalah kerja rumah. You all kena hantar. Okey, nanti saya akan berikan tarikh ya. Okey, next. Okey, hardness. Okey, untuk yang ni pula kita akan chemical parameter juga kita akan menitik beratkan berkaitan tentang hardness. Hardness ni apa? Okey, hardness ni adalah in natural water comes from the dissolution of mineral from geological formation. The mostly contain Ca, calcium, okey, dan juga magnesium. So dalam hardness ni dia adalah sesuatu natural air yang semula jadi datang daripada mineral geologic formation. Dia ada dua bahan kimia ni lah, okey, iaitu kalsium dan juga magnesium. Ingat, kalsium dan juga magnesium. Okey, ada than that. Okey, selain daripada itu dia ada juga ferrum, magnesium, okey, strontium, strontium dan juga aluminium. Dia ada juga bahan kimia lain iaitu ferrum, magnesium, strontium dan juga aluminium. Ini adalah kimia ion kimia yang ada di dalam hardness ni. Okey. So, water rich in this cation. Cation ni bermaksud dia adalah charge positif. Is said to be hard. Is hard. Sebab tu dia adalah hardness. Okay. Water hardness is most groundwater is naturally occurring from weather of the limestone, okay, sedimentary rock, calcium bearing mineral. Hardness can also occur locally in groundwater from chemical and mining industry effluent or extensive application of lime to the soil in agriculture. So
Water hardness ni adalah datang daripada air bawah tanah lah. Okey, dia akan bergantung kepada occurrence berlaku disebabkan oleh weathering, cuaca, limestone, sediment, rock, calcium bearing mineral. Sebab kita kan ada juga kita buat kita ambil air bawah tanah dan sebagainya. Dan juga dia adalah hasil daripada chemical and mining. Mungkin daripada apa panggil tu kita hasil biji apa panggil tu yang pengorekan tu, biji timah dan sebagainya kan. Itu adalah industri yang berkaitan tentang lime dan juga soil agriculture area. Dia akan beri kesan kepada soil dan juga agriculture lah, industri. Alright, okay, hardness ni adalah capacity of water for reducing the destroying the leather dan juga soap. Okey, dia akan memberikan capacity of water untuk mengurangkan dan juga akan memberikan kesan kepada kulit disebabkan oleh soap, dia akan destroy the leather of soap. Kalau ada wujudnya sabun dan sebagainya, dia terhakis lah, benda tu tak ada. It is total concentration of magnesium dan juga magnesium. Dia adalah total concentration of magnesium dan juga magnesium ion. Okay, temporary hardness ni ada dua, iaitu bicarbonate of calcium dan juga magnesium. Tetapi untuk permanent hardness, sulfate, chloride, nitrate dan juga kalsium dan magnesium. Tengok ni permanent. Ada sulfate, chloride, nitrate of calcium dan juga magnesium. Kalau temporary, bicarbonate of calcium dan juga magnesium, dua ni sahaja. Ingat Okay, next. Surface water is softer than groundwater. Okay, surface water ni lebih lembut lah, lebih lembut daripada groundwater. Maksudnya groundwater ni dia lebih hardness, lebih kasar berbanding dengan softer. Okay, berbanding dengan surface water macam sungai dan sebagainya. Groundwater ni macam air bawah tanah lah, macam perigi, macam gitu. Okay, next. Cause incrustation in water supply structure. Dia akan menyebabkan water supply structure tu berubah. Okay, ini adalah classification of hardness. Yang pertama, okay, soft. Bila soft, nilai dia adalah 0 ke 50. Okay, bila moderate hardness, dia adalah 50 ke 150. Unit dia dalam concentration of milligram per liter. Milligram per liter of CaCO3. Ni unit dia. Kalau lah dia punya contoh, nilai dia adalah 180. Dia berada di mana? So, dia adalah hard. So, nilai ni adalah classification dia adalah hard. Kalau dia melebihi 450, okay, nilai dia adalah 450. So, dia adalah very hard. So, kandung air tersebut adalah very hardness. Sangat kasar lah. Okay. Okay, hardness is a term often used to characterize the ability of water. Okay, hardness ni adalah sesuatu yang selalu dikarakteriskan untuk kita. Kenapa hardness ni penting sangat? Kenapa hardness penting sangat? Kerana dia akan menyebabkan soap scum. Okay, perasan tak contoh kalau kita kat bilik air ada cermin tak? Okay, perasan bilik air ada cermin. Kadang-kadang bila kita basuh muka ke kan, okay, basuh muka dia akan terkena pada cermin. Awak perasan dalam seminggu 2 minggu nanti akan nampak cermin tersebut, dia akan macam ada nampak lopak-lopak putih macam gitu. Itu adalah kesan daripada soap scum. Okay, next adalah increase the amount of soap needed. Dia akan menyebabkan pertambahan kita nak bersihkan benda tu pakai sabun. So sabun tu akan mengalir ke air, dia akan berbahaya kepada alam sekitar. Okay, coarse scaling, dia akan berikan kesan kepada penghakisan. Okay, dan juga dia akan stick the formation of calcium carbonate crystal dan juga memberi kesan kepada plumbing fixture. Okay, semua. So nanti kita akan sambung lagi untuk next slide. Okay, bye. Okay, adik-adik, kita sambung balik semula. Okay, ini adalah hardness lah. Okay, mari kita lihat. Ini adalah cause of hardness. Apakah ion yang menyebabkan berlakunya hardness? Okay, cation causing hardness. Ni cation. Cation ni adalah charge positif. Kalau anion ni pula adalah charge negatif.
Okey, okey, so apa kationnya? Okey, kalsium, magnesium, strontium, ferrum, apa ni? Magnesium. Okey. Seterusnya adalah ni. Okey. Untuk anion adalah bercharge. Tengok ni. Ini adalah charge dua positif. Ini pula untuk charge negatif. Contoh ini negatif. Okey, negatif, dua negatif. Okey, ni negatif juga. Okey, nitrate oxide pun sama. Ini apa, silika oxide. Okey, silika apa nama dia, saya tak ingat dah nama dia. Okey, tetapi ini adalah anion, di dalam bentuk negatif lah. Ionnya berbentuk negatif. Okey, principal cations causing hardness in water and the major anion associate with them. Okey, bermaksud cation ni adalah core bagi hardness. Okey, tetapi ini adalah bekerjasama dengan anion. Dengan cation. Sebab charge positif dengan charge negatif ni dia memang dia akan bercharge positif dan negatif ni dia akan combine. So anion ni inilah compare dengan mereka lah. Maksudnya dia punya gabungannya. Okey, mari kita lihat Okey, contoh ini. Disebabkan kita tahu sebenarnya hardness ni adalah banyak di dalam ground water. So kalau cuba lihat, ini adalah disebabkan hujan. Okey, hujan. Okey, topsoil. Okey, permukaan atas lah, untuk tanah yang permukaan atas. Okey, ini tindak balasnya. Okey, bila lihat balik di subsoil, di bahagian bawah daripada topsoil ni, okey, ini adalah tindak balasnya. Zone is lesser bacteria action. Kurang dia punya bakteria punya action. Tindak balas di sini adalah kurang bakterianya. Dan ini adalah limestone. Okey, limestone ni sini adalah bertambah dia punya ozon, dia punya kalsium karbonat disebabkan oleh jenis ini adalah limestone. Tadi kan kita ada belajar hardness tu disebabkan oleh kehadiran limestone ni juga. So ini adalah disebabkan oleh wujudnya hardness yang tinggi. Okey, ini ada punya simulasinya lah. Okey, type of hardness. Macam style sebelum ni, saya ada menerangkan type of hardness ada dua, iaitu temporary. Okey, ini adalah permanent hardness. Okey, yang pertama, temporary hardness is due disebabkan oleh bicarbonate ion. Okey, HCO3. Okey, ni bicarbonate ion. Okey. Tengok ni adalah negatif Okey, negatif. Okey, being present, dia wujud di dalam air. Ni adalah bicarbonate ion. Okey, this type of hardness can be removed by boiling the water to expel the CO2. Okey, carbon dioxide. Okey, cuba faham betul-betul. Maksudnya temporary hardness ni adalah disebabkan oleh kehadiran bicarbonate ion HCO. Okey, dan dia adalah negatif. Okey, this type of hardness, temporary hardness ni hanyalah sementara. Sekiranya kita panaskan air tersebut dan dia akan melepaskan, expel the carbon dioxide. Macam tu. Macam contoh ini prosesnya. Okey, dan ada bikarbonat kan. Okey, ion bikarbonat, dan bila dia proses pemanasan, dia akan melepaskan carbon dioxide. So automatically dia dah terus remove, tak ada. Okey, sama juga dengan ni magnesium ni. Okey, ni kalsium, ni magnesium. Bila heating je, dia terus melepaskan carbon dioxide dan terus dia remove. Okey, main mechanism beginilah. Okey, cuba lihat pula di permanent hardness. Okey, permanent hardness ni pula is due disebabkan oleh kewujudan ion, kalsium, magnesium, ferrum dan juga bukan strontium ni SO4 ni. Kena tengok balik apa dalam bahasa kimia ni apa yang dipanggil. Okey, this type is hardness cannot be eliminated by boiling. Dia tidak, ini permanent hardness ni tidak boleh
di remove dengan cara pemanasan. Okay, the water will this type of hardness is said to be permanent. Ini dipanggil hardness. Ingat untuk temporary hardness dia boleh di remove kan dengan kita buat pemanasan. Tetapi untuk permanent hardness, kewujudan kalsium, magnesium, ferrum dan lagi satu ni SO4 ni, okey, dia tidak boleh di remove dengan cara kita buat pemanasan. Okey? Okey, seterusnya. Okey, mari kita tengok untuk total hardness. Total hardness ni apa pula? Okey, total hardness adalah technically the sum of all polyvalent cation. Cation ni bercas apa? Positif lah. Okey, positif. Sorry. Okey. Okey, maksudnya sum of polyvalent cation. Okey, practically the amount of calcium and magnesium ion ni kan Ca2+ kan ni. Ni dan juga magnesium. Okey, iron the predominant mineral in natural water lah. Ini maksudnya yang major di dalam air. Okey, bermaksud ini formulanya. Total hardness bersamaan dengan kalsium plus magnesium. Okey, cuba lihat kat sini. It is divided into carbonate CH dan non-carbonate hardness. TH ni juga sama dengan CH plus NCH. CH ni adalah carbonate. Okey, ni pula adalah non-carbonate hardness. Okey, faham Okey, so TH ni ada beberapa formula. Yang pertama, TH sama dengan kalsium plus magnesium. Yang kedua, TH juga sama dengan carbonate hardness plus dengan non-carbonate hardness. Okey, clear Okay, next. Mari kita tengok carbonate hardness, CH. Okay, carbonate hardness adalah combination of calcium dan juga magnesium. Or bicarbonate dengan carbonate. Okay. Okay. Cuba lihat dia kata carbonate hardness ni adalah combination calcium dan juga magnesium with dengan kewujudan bicarbonate with or dengan atau bicarbonate dan juga carbonate. CH ni sama dengan TH. Kita tahu CH sama dengan TH. Or total alkalinity. Cuba faham dulu Cuba faham. Nanti bila dah example nanti baru you all akan faham macam mana cara pengyataannya. Total alkalinity. Carbonate hardness is directly related to alkalinity. Kalau misalan dia adalah berkaitan tentang ada kaitan dengan alkalinity, dia akan CH sama dengan total hardness or total alkalinity. Carbonate hardness is directly related to alkalinity. Tak apa, nanti kita tengok example baru you faham. Juga dipanggil sebagai temporary hardness. Carbonate hardness ni juga dipanggil sebagai temporary hardness because heating the water will remove it. Maksudnya bila untuk carbonate hardness ni, kalau kita panaskan, dia terus tak ada. Ini bermaksud dia adalah temporary hardness. When the water is heated, the insoluble carbonate will be precipitate and tend to form bottom deposit. Dia kata kalau dia dalam proses pemanasan, so automatically dia precipitate dan tend to form bottom deposit water. So ini adalah dia punya tindak balasnya bila berlakunya proses pemanasan. Seterusnya ini yang dimaksudkan tadi. Kalsium, kalsium dan juga magnesium. Kalau tengok sini, ini adalah kalau digabungkan dengan carbonate, ini adalah cara dia dapat kalsium carbonate. Untuk magnesium ni, bila digabungkan, cuba tengok kat sini. Ini digabungkan jadi magnesium campur dengan bicarbonate akan jadi ini. Magnesium bicarbonate. Juga magnesium juga, bila digabungkan dengan carbonate, dia akan jadi magnesium CO3 ni. Next. Ca2+. Bila digabungkan dengan bicarbonate ni, so dia akan menjadi CaH2.
CO3. Okey, ni adalah combinationnya. Alright. Okey, mari kita lihat pula non-carbonate hardness, NCH. Okey, non-carbonate hardness ni is a combination of calcium dan juga magnesium with chlorine, SO4 to minus, and NO3 nitrat. Okey. O. Okey, maksudnya non-carbonate hardness ni adalah gabungan dengan kalsium, magnesium with chlorine, SO4 to minus dan juga nitrat. Okey, lagi NCH ni sama dengan TH tolak CH. Okey, cuba lihat kat sini dimerahkan ni. If alkalinity lebih besar ataupun sama dengan total hardness, then NCH sama dengan kosong. Okey, ingat if alkalinity lebih besar daripada total hardness, then NCH sama dengan kosong. It is known as permanent hardness. Permanent hardness. Because it cannot be removed when the water heated, it requires more non-carbonate hardness than carbonate hardness. Non-carbonate hardness than carbonate hardness. Bermaksud dia adalah untuk tadi kan untuk yang carbonate hardness dia adalah temporary hardness. Dia boleh di-remove dengan cara buat pemanasan. Tetapi untuk non-carbonate hardness dia adalah permanent hardness yang tidak boleh di-remove melalui cara pemanasan. Dan ini adalah gabungannya kalsium. Bila digabungkan dengan SO4, dia akan menjadi kalsium SO4. CaCO4. Saya ni bukan orang kimia, jadi saya ni tak berapa pandai sangat terms dia, tapi kita boleh faham dah lah. Untuk yang ni adalah basic untuk you all untuk fahami saja. Tak apa, nanti kita lihat example-nya. Magnesium ni pula bila digabungkan dengan contoh bila digabungkan dengan chlorine contohnya. Chlorine pula, chloride. Chloride, sorry. Bila digabungkan jadi MgCl2. Bila digabungkan Mg dengan SO4 jadi MgSO4. Bila digabungkan Mg2 plus bersama dengan Mg dengan NO3 nitrat, dia akan menjadi MgNO3. So ini adalah gabungan-gabungannya. Alright. So, mari kita lihat seterusnya. Calculation of equivalent weight for hardness. Ni adik-adik pastikan kena pakai calculator. Dan ini you all formula kena hafal lah. Ini formula hardness. Compound can express in milligram per liter as CaCO3. Formula dia macam mana? Cuba lihat Milligram per liter of A ni adalah dia kita punya concentration as CaCO3. Concentration of A milligram per liter darab dengan 50 mg CaCO3 MEQ. Equivalent weight A milligram over MEQ. Mari kita lihat Note, the milli equivalent, ni namanya MEQ ni milli equivalent MEQ. Unit-unit ni sangat penting lah untuk adik-adik masuk sekiranya. Sebab bila kita ni engineer, bila kita engineer kita kena unit tu kena betul-betul detail. MEQ is the unit of measure often used by electrolytes. So ini MEQ. It indicate the chemical activity or combining power of an element relative to the activity of 1 mg of hydrogen. Thus 1 MEQ is represented by mg of hydrogen, 1 mole of 23 mg of natrium, 39 mg of K plus kalium. Dan seterusnya. Cuba lihat kat sini Ini adalah explanation lah untuk MEQ ni Panjang betul explanation ni next. Unit of EW. EW ni, mana EW? Unit of EW ni equivalent weight ni. Atomic of molecular weight over N, variance or oxidation. Tak apa, nanti kita tengok dia punya
Contoh baru you faham. Okay, it is divided into carbonate CH and non-carbonate NCH. Okay, mari kita lihat. Okay, ni soalan dia. Ni soalannya. Okay. Sorry. Alright, okay. Find the equivalent weight EW. Dia kata find equivalent weight EW for each of the following ion. Okay, so nampak ni Ca2+, CO3, okay, CaCO3. Okay, dia minta kita kirakan equivalent weight. Macam mana kita nak kira equivalent weight? Dan dia bagi kat sini atomic molecular weight mg/meq calcium 2+, okay, 40.08, CO2 minus 3 60.601, CaCO3 100. Okay, macam mana kita, soalan diberikan, so kita nak cari equivalent weight. Okay, sebelum tu mari kita tengok dulu periodic table. Okay, kalau adik-adik tengok periodic table ni, dia ada kat sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Okey, kita dah belajar kimia pada sebelum ni. Kalau lah dia kata kalsium. Okey, cuba lihat mana satu kalsium. Mana satu kalsium? Cuba cari kalsium, mana kalsium? Ni kalsium kan? Okey, ni kalsium. Ni kalsium. Okey. Tadi dia kata berapa dia punya ni? Okey, cuba tengok kalsium. Okey. Kenapa kalsium ni? Cuba tengok. Kalsium 40.078. Tadi dia kata 40.01. Apa pun boleh, no problem. Dia genapkan. So, kita ambil nilai yang 40 ni. Dan kalau adik tengok perasan tadi, Ca2+ kan? Ca2+. Cuba tengok kat belakang ni dua-dua kan? 2882 ni kan? So, dia ambil yang kat belakang ni 2. Sebab tu dia punya ion dia adalah 2+. Macam tu. Okey. Sama juga macam apa tadi calcium carbonate. Okey. Calcium CaCO3. Tadi dia kata 100. Betul tak 100? Okey, Ca kita berapa? 40.01. Okey, oksigen kita berapa? 16 kali 3. Betul? Okey, C kita berapa? So, C kita ni adalah 12. So, 40, contoh 12. 16 darab 3 berapa? Cuba kira kalkulator. 16 kali 3. So, dia adalah 48. Okey, 48 jadi ini 01 terus 100. Sebab tu dia punya nilai dia adalah 100 bagi CaCO3. Betul lah tu. Okey, tu cara lihat dah. Okey, so sekarang ni kita nak tengok equivalent weight. Okey. Yang pertama, dia kata Ca2+. Okey. Ion dia kat sini adalah 2+. So, nilai N dia adalah 2. Okey. So, kalau dia 1+, so dia adalah N dia adalah 1. Tapi untuk kes kalsium ni, dia adalah 2+. So, nilai N dia adalah 2. Atomic weight dia berapa? Okey, 40.08. Yang kita tengok dalam periodic table tu adalah atomic weight. Okey, so unit dia adalah mg/meq. Yang kita lihat dalam periodic table tu Therefore, equivalent weight sama dengan 40.08 ini bahagikan dengan 2. 2 ni datang dari mana? 2 ni nilai charge dia. Okey. So, dapatlah equivalent weight ni adalah 20.04 mg/meq. Okey, faham Okey, next kita tengok pula. CO2 minus 3. N dia ada berapa? So, N dia adalah 2. As oxidation state of 2 minus is used for N, since the base CO3 can potentially accept 2 H plus. Tu, dua. Dia akan boleh, sebab dia ada negatif, dia boleh berpotensi untuk dia menjerap positif bagi H. Okey. The molecular weight dia, molecular weight dia adalah 60. Ini yang ataupun dipanggil atomic weight. Ini dipanggil sebagai yang kita lihat dalam periodic table. Kita kira-kirakan contoh C, contoh sini adalah 12. Ini tambah dengan O. O kita 3. So sini adalah 48, betul? So dia adalah
60. Okey, kita apa genapkan dia lah 60. Okey. So, dia adalah nilainya 60. So, sebabkan proses ini dia adalah 2 negatif. So, sebab tu 60 bahagikan dengan 2. Sama macam ni. Okey. So, dapatlah 30 mg over. Jangan lupa, unit kita adalah 30 mg over MEQ tu huruf besar. Okey, ingat. Unit mesti kena letak. Nanti you tak dapat markah. Sebab markah tu hilang separuh tau. Okey. Okey, so next. Okey, CaCO3 ni pula macam mana? Okey, CaCO3 ni nampaknya macam tak ada charge. Macam mana kita nak buat ni? Okey, cuba lihat Ca2+ tambah dengan 2HCO3. Okey, ini kalau adik-adik perasan masa kita ada gambar yang macam yang ada macam gini tu kan, yang ada gabungan-gabungan tu kan. Dia ada gabungan dia. Tengok 2+. Okey, 2+, 2HCO3 minus. Okey, gabungan dia CaCO3. Okey, kalau adik-adik lihat sini, charge yang dia transfer ni adalah 2. Ion dia adalah 2. Nampak ion dia adalah 2. Ni 2, ni ada 2 ion. So, gabungan dia ni adalah 2. So, ion yang digunakan, N dia adalah 2. Cuba tengok sini. N sama dengan 2. Since it will take 2H plus to replace the cation Ca2+ to form carbonic acid H2. Sebab tu dia tambah 2 kat sini. Sebab ini adalah sebenarnya dia negatif. Tapi disebabkan dia nak mencantumkan kedua-dua ni di antara kalsium karbonat tu, hasil gabungan kalsium dengan bikarbonat. So, dia letak 2 di depan ni. Faham? Okey, dan sebab 2 kali negatif, so dapatlah negatif 2. Dan yang first ni kalsium ada 2 positif. Okey, boleh? Okey, the molecular weight adalah 100. Macam kita kira kalsium karbonat tadi dalam periodic table. So, sebab ada N dia adalah 2. So, sebab tu 100 bahagikan dengan 2. So, dapatlah equivalent weight bagi CaCO3 adalah 50 mg over MEQ. Faham? Clear? Okey, itu caranya. So, ini adalah cara pengiraan macam mana kita nak kira equivalent weight. Ni first. Okay, next. Okay, example. Mari kita lihat. A sample of groundwater has 100 mg per liter of calcium and 10 mg per liter of magnesium. Express its hardness in unit milligram per liter SCaCO3. So sekarang ni kita nak kira hardness. Okey, kita tahu kan hardness macam mana nak kira? Okey, mari kita lihat. Dan di sini dia berikan molecular weight dia Ca, yang ni yang dalam kita tengok periodic table tu. Biasa diberikan lah. Kalau tak diberikan, you boleh kadang-kadang kita boleh hafalkan. Okey, yang pertama. Okey, by solution is equivalent. So you all kena hafal juga formula ni. Formula ni kena hafal juga. Okay. Mg over L of A. A kita ni apa? Okay, kita ni adalah sampel. Okay. SCaCO3. Concentration of A. A kita ni adalah sampel kita ni. Sampel kita ni. Ini ni. Sampel. Miligram per liter. Kita tahu sampel kita ni 100 mg per liter of CaCO3 1. Dan juga 10 mg per liter of Mg ni kan. Okey. Darab dengan 50 mg CaCO3. Kita kira tak tadi kalsium karbonat? Sebelum ni kita baru kira tu. Kan kita tahu dia punya equivalent weight dia adalah 50 bagi CaCO3. Betul? So ini yang dia dah terus kira, dia terus masuk dalam formula ni lah. Dan juga equivalent weight. Okey, equivalent weight. Okey, equivalent weight ni of A. A ni adalah sampel kita ni. Okey. Mari kita tengok. Step yang pertama kita apa? Okey, saya dah explain pasal formula. So, sekarang ni kita macam mana kita nak kira bagi aspek hardness. Step yang pertama. Convert Ca2+ and magnesium 2 mg per liter. So, atomic untuk kalsium, atomic weight dia adalah 40. Ini kita tengok dalam ini kita tengok dalam periodic table ataupun diberikan ini. Okey. So N dia adalah 2. Tengok ni, N dia adalah 2. Ni N dia adalah 2 juga kan. Okey. So
Equivalent weight dia adalah 40 bahagi 2. So dapatlah 20 mg/mq. Ini adalah equivalent weight. So itu pengiraan equivalent weight. Next, kira pula magnesium. Magnesium atomic weight dia 24.3 bagikan dengan juga 2, sebab ion dia adalah 2. Dapat nilainya adalah 12.15. Alright, next. Step yang kedua. Step yang kedua ni pula, find the mg/L CaCO3 of cation. So kita dah tahu dah kiraan tadi. So daripada formula tadi kan, kita perasan tak ni, dia kata dia punya ni kan, concentration, yang formula tadi yang awal tadi, concentration of A darab dengan 50 over dengan equivalent weight of A. Betul tak? Ni formula dia. So kita tahu concentration, sekarang kita kira mg. So jawapan dia sini adalah CaCO3 lah, nilai dia dah, miligram per liter. Okey, cuba lihat adik lihat. Find the mg/L CaCO3 of cation. Okey, Ca 2 plus 100 ni adalah bagi kalsium. Ini adalah concentration. Okey, concentration dia adalah 100 bagi kalsium darab dengan 50, betul? Bahagikan dengan apa? Yang tadi tu, nilai dia 20. So, dapatlah nilai 250. Okey, faham Next, untuk yang ni pula, concentration berapa bagi magnesium? 10. Ni concentration 10 darab dengan 50 bahagi dengan 12.15 yang kita kira equivalent weight tadi. So, dapat berapa sini? 12.15. Boleh? Okey, clear. Okey, so dapatlah nilai dia ini. Kat sini. Dah. Okey, next seterusnya, baru kita pergi ke step yang ketiga. Step ketiga ni apa? Tadi kita formula kita belajar tadi, total carbonate hardness adalah sama dengan kalsium plus dengan magnesium. So, nilai yang ni, you kena tambah dengan nilai ini. So, dapatlah nilai yang ni. Okey, boleh? Okey, mana kita punya formula? Mari kita lihat. Okey, mana? Okey, ingat TH sama dengan kalsium plus magnesium. So, nilai kalsium tambahkan dengan nilai magnesium. Okey, boleh? Okey. Andai kata soalan dia trik, dia berikan banyak sangat. Okey, dia contoh soalan ni Okey, contoh soalan ni dia bagi natrium, dia bagi lagi apa-apa saja, bukan magnesium, apa kalium contohnya kan, yang plus ni kan, dia bagi banyak concentration yang lain. So bagi total hardness ni, dia hanya mengambil kira kalsium dan juga magnesium saja, sebab itu adalah formula bagi total carbonate hardness, total hardness. Okey adik-adik, so bagus. So ini adalah pengiraan bagi untuk mencari hardness. Ingat hardness hanya mengambil kira kalsium dan juga magnesium. Okey, bagi total hardness ni. Okey, faham Okey, so seterusnya. Alright, so seterusnya, ini adalah kerja rumah bagi soalan yang kedua. Okey, so adik-adik kena buat benda ni, dah hantar kepada saya juga. Okey, convert the following from milligram per liter as the ion to milligram per liter as CaCO3. So, adik-adik kena buat convert the following from milligram per liter as a ion to milligram per liter as CaCO3. Formula dia tadi. Ingat tak formula tadi? So, ini adalah concentrationnya. Ni concentrationnya. So, kita nak kira berapakah nilai miligram per liter CaCO3. Boleh? Okey. So, boleh buat Next. Okey, ni soalan yang ketiga. Question 3. Okey, a water sample. A water sample contain 15 mg per liter calcium and 10 mg of natrium. Given atomic weight, ni determine hardness in unit milligram per liter. So dia suruh kirakan nilai hardness. Tadi saya baru cerita tadi kan, mudah je kan. Okey, dia agak trik sikit soalan ni. Alright, so